Hai, korang tengah tengok Shock. You tahu tak? Nama saya Fatimah Tajuddin. Saya merupakan pelajar PhD di UKM. Saya juga merupakan seorang pensyarah dalam bidang psikologi dan komunikasi. Ia memang merupakan soalan yang agak mengelirukan. Jadi, pakar psikiatri dan pakar psikologi, perbezaan utamanya adalah dari segi preskripsi perubatan. Jadi, pakar psikiatri boleh bagi ubat ataupun prescribe ubat, manakala pakar psikologi tak boleh. Kalau pakar psikiatri, mereka memang kita panggil golongan doktor perubatan. Mereka belajar perubatan dan juga mengambil bidang pengkhususan dalam kesihatan mental. Manakala untuk pakar psikologi, mereka bukan doktor perubatan lah, tetapi mereka boleh melanjutkan pelajaran dalam PhD dan dapatkan title doktor tersebut. Namun ia tidak samalah dengan doktor perubatan. Di kalangan masyarakat kita, ramai masih tidak faham mengenai peranan pakar psikologi. Mereka hanya lebih cakna mengenai peranan psikiatri. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil coping mechanism. So di sini pakar psikologi dapat membantu masyarakat untuk jaga kesihatan mental, emosi dan juga sosial sebelum kesihatan mental mereka menjadi lebih teruk. Jika menjadi lebih teruk dan memerlukan bantuan perubatan, barulah pakar psikiatri boleh memainkan peranan mereka. Ini memang menjadi isu yang besarlah di kalangan pakar kesihatan mental kita, kerana mereka pun manusia juga kan. So ada dua cara. Cara yang pertama adalah mereka harus mempelajari perbezaan antara simpati dan empati. Okay, sympathy or empathy. Dan kalau mereka berjaya mempelajari empathy sebagai sebuah kemahiran ataupun skills, maka seseorang pakar itu boleh membezakan diri dia dan diri pesakit tersebut. Tetapi kalau mereka tidak berjaya, mereka lebih berperasaan simpati terhadap pesakit tu. Kalau pesakit menangis, kita pun menangis sekali. Jadi tak boleh. Mesti kena ada a clear boundary ataupun batas yang jelas. Cara kedua pula adalah mereka seperti manusia lain juga, mereka juga boleh pergi ke pakar psikologi dan psikiatri untuk mendapatkan sokongan dan juga rawatan jika perlu. Ini kerana bidang psikiatri, bidang psikologi ini adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan emosi. Jadi berat. So emosi tu harus difahami, ditangani dan diuruskan. So psikologis atau psikiatris pun perlukan pertolongan juga. Soalan yang bernas sekali, masa zaman Madam belajar dulu, pegawai psikologi pun tak wujud di dalam kerajaan. Semakin lama, semakin banyak orang memberikan lebih tumpuan lah terhadap pekerjaan di dalam bidang kesihatan mental. Namun, statistik banyak menunjukkan yang sebenarnya tak ada increase tu terlalu sedikit. Tetapi bila dah kena COVID ni, makin ramai yang lebih cakna lah. Jadi sebenarnya ada 4 red flag lah ataupun bendera merah yang kita harus peka. Nah, yang pertama, seseorang itu rasa macam diri dia bukan diri dia. Macam contoh, dulu dia senang je, semangat, senang, gembira, tiba-tiba macam terbalik. Okay, so itu individu tersebut. Kedua, individu itu dia rasa macam tak boleh function ataupun tak boleh nak bekerja, dia lebih mahu duduk rumah, macam tak normal lah, and dia menjejaskan hidupnya. Ketiga, dia menyakitkan diri dia tanpa disedari atau secara sedar. Ini macam self-harming lah kita panggil. Dan akhir sekali, individu tersebut secara langsung atau tidak langsung menyakitkan
orang di sekelilingnya. Jadi ini adalah red flag lah ataupun bendera merah yang kita harus peka. Jadi macam mana nak pilih antara pergi ke pakar psikologi ke atau pakar psikiatri? Kalau pakar psikiatri biasanya dia melibatkan kes-kes yang teruk. Contoh kita punya mind rasa okey, minda kita rasa macam tenang semua kan, tetapi badan kita macam shaking, shivering. Perlakuan kita tidak selari dengan emosi kita, tidak selari dengan pemikiran kita. So itu dah level teruk lah dan melibatkan fizikal. So pergi psikiatris, boleh dapatkan rawatan, boleh dapatkan ubat dan juga terapi. Kalau tidak melibatkan masalah badan macam shivering ataupun heart palpitation contoh jantung berdegup laju sampai tak boleh function, dan kita boleh pergi ke pakar psikologi. So pakar psikologi ni dia lebih menumpukan kepada isu-isu harian. Okay, sebagaimana pakar kaunseling lah. Pekerjaan pula kita panggil occupational psychology ataupun occupational therapist. So sebelum jadi teruk, dia dah affect badan, kita boleh pergi ke pakar psikologi untuk dapatkan rawatan secara secepat mungkin lah. Anda tidak perlu tunggu keempat-empat bendera merah ini untuk terjadi pada anda. Salah satu je yang anda rasa, cepat-cepat pergi ke pakar psikologi dulu. Boleh. Dan dari situ, katakanlah sebenarnya keadaan anda tu teruk. Jadi mereka boleh membuat surat susulan untuk pergi ke pakar psikiatri. Jadi lebih baik mencegahlah sebelum keadaan tu menjadi lebih teruk.